Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan 5 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu kecerdasan buatan AI memberi ancaman atau masa hadapan bagi umat manusia dalam subjek HFF 225. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami bagi menjayakan tugasan ini iaitu saya sendiri, Muhammad Amir Afwan bin Zamri, Muhammad Syarul bin Zulkifli, Muhammad Khairul Izham bin Maknur, Muhammad Zikairi bin Ahmad Zulfadli dan Muhammad Haziq Muhaimin bin Muhammad Yusri. Baiklah, kita akan beralih kepada bahagian pengenalan iaitu apa itu kecerdasan buatan ataupun AI. Seperti yang kita lihat, kecerdasan buatan ataupun dikenali sebagai AI ini merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Cabang terpenting AI ialah pembelajaran mesin, iaitu keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi lebih pintar ataupun sama pintar dengan manusia lain. Kemampuan AI kini telah digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang di dalam negara seperti bidang pemprosesan maklumat, keselamatan negara ataupun aset tentera dan perdagangan elektronik seperti dalam sektor-sektor sekunder. Sejarah awal AI ini juga telah diciptakan sejak tahun 1956 dan semakin berkembang maju sehingga hari ini seperti yang kita lihat dalam sektor-sektor perkilangan dan sektor perubatan. Namun begitu, kecerdasan buatan ini mempunyai manfaat serta keburukan pada manusia dalam dunia sekiranya penggunaannya tidak terkawal. Seterusnya kita akan bergerak pada bahagian objektif kajian dalam kajian yang dilakukan ini. Yang pertama ialah memahami konsep tentang teknologi kecerdasan buatan ataupun AI. Yang kedua, mengenal pasti serta mengkaji pelbagai maklumat dan keburukan kecerdasan buatan pada manusia pada hari ini. Dan terakhir sekali, mencadangkan atau mencari langkah terbaik bagi meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan dalam pelbagai sektor dan langkah terbaik untuk mengawal penggunaannya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membincangkan tentang skop kajian dan kaedah kajian. Dalam skop kajian ini lebih tertumpu kepada pelajar USM yang mempunyai pengetahuan serba sedikit tentang kecerdasan buatan manusia. Kajian ini telah melibatkan responden lelaki dan perempuan yang terdiri daripada pelajar USM dari tahun 1 hingga tahun 4. Kajian ini telah membincangkan manfaat dan keburukan kecerdasan buatan kepada manusia. Seterusnya, bagi kaedah kajian pula, bahagian ini akan menjelaskan tentang kaedah yang diguna pakai bagi mendapatkan data untuk kajian ini berjalan lancar dan sistematik. Pengkaji telah mengaplikasikan beberapa kaedah kajian dalam membantu untuk mendapatkan data. Yang pertama ialah kaedah pengumpulan data. Pengkaji telah menyediakan Google Form untuk mendapatkan data daripada responden supaya kajian ini dapat memenuhi objektif yang dikehendaki iaitu tentang manfaat dan keburukan kecerdasan buatan kepada manusia yang diperolehi daripada pelajar-pelajar USM. Sesungguhnya ialah kaedah analisis data. Kaedah ini telah digunakan untuk mempersembahkan data yang diperolehi dari Google Form oleh pengkaji ke dalam bentuk yang lebih mudah. Antaranya ialah dengan membuat cartapai bagi mengenali data mengikut peratusan. Dan yang terakhir ialah kaedah melayari internet. Pengkaji telah melayari internet bagi mendapatkan data dan maklumat yang lebih lanjut tentang kajian ini supaya gerak kerja kajian ini dapat berjalan dengan lancar. Kami telah melayari artikel, jurnal dan keratan akhbar dalam menghasilkan kajian ini. Okey, seterusnya saya akan mengupas tentang tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini ialah berdasarkan hasil penulisan kajian lepas yang telah dilakukan dan dapat dirumuskan bahawa terdapat beberapa penulisan serta kajian yang khusus yang membincangkan tentang kecerdasan buatan manusia. Berdasarkan penulisan oleh Ririn Kusumawati
dalam artikel yang kami pilih, iaitu artikel yang bertajuk Kecerdasan Buatan Manusia, Teknologi Masa Depan, telah membincangkan isu yang berkait rapat dengan kajian kami, iaitu kecerdasan buatan ancaman atau masa hadapan bagi umat manusia. Dan dalam artikel ini juga telah memberikan beberapa konsep serta maklumat tentang kecerdasan buatan. Contohnya, menurut Rich dan Knight 1991, kecerdasan buatan ini ialah komputer yang dirancang untuk menjadi cerdas dan pintar sehingga dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia dengan meniru beberapa fungsi otak manusia seperti pengertian bahasa, pengetahuan, pemikiran, pemecah masalah, bahkan sampai pada pengambilan keputusan. Selain itu, secara fundamental dan umum, definisi tentang kecerdasan buatan dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, iaitu yang pertama, sistem yang dapat berfikir seperti manusia, thinking humanly. Yang kedua ialah sistem yang dapat bertingkah laku seperti manusia, acting humanly. Dan yang ketiga, sistem yang dapat berfikir secara rasional, thinking rationally. Dan yang keempat, sistem yang dapat bertingkah laku secara rasional, iaitu acting rationally. Dan dalam artikel ini juga ada menyentuh tentang manfaat dan keburukan kecerdasan buatan manusia ini. Contohnya, manfaat kecerdasan buatan manusia yang disentuh dalam artikel ini iaitu meningkatkan productivity, meminimumkan kesalahan manusia, ketersediaan sepanjang masa dan sebagainya. Manakala keburukan kecerdasan buatan yang dibincangkan dalam artikel ini adalah seperti berlakunya pengangguran, kurang real life experience, peningkatan kos sara hidup dan sebagainya. Hal ini sudah sedikit sebanyak menyamai tujuan kajian yang dijalankan oleh kumpulan kami. Oleh itu, kami telah merujuk kepada kajian lepas berdasarkan artikel ni dan beberapa artikel yang lain. Seterusnya, kita beralih kepada bahagian A soal selidik, iaitu demografi responden. Soal selidik ini mengambil aspek pandangan umum. Oleh itu, ianya tidak hanya terbuka untuk diisi oleh golongan pelajar sahaja. Hasil daripada kajian yang telah dijalankan melalui Google Form ini, mengikut data yang telah dikumpulkan, daripada 31 orang responden, 58.1% daripadanya adalah golongan perempuan, manakala selebihnya adalah lelaki. Selain itu, majoriti responden yang telah mengisi soal selidik ini adalah dalam lingkungan usia 18 hingga 25 tahun, iaitu 96.8%. Manakala selebihnya berusia 18 tahun ke bawah. Berdasarkan data yang telah dikutip, tiada responden yang berusia lebih daripada 25 tahun mengisi soal selidik ini. Selain itu, daripada 31 orang responden yang telah mengisi soal selidik ini, kesemua responden ataupun 100% responden adalah terdiri daripada golongan pelajar sahaja. Tiada orang yang bekerja dalam sektor kerajaan ataupun sektor swasta mengisi soal selidik ini. Begitu juga dengan mereka yang bekerja sendiri ataupun tidak bekerja langsung. Seterusnya, majoriti responden yang telah mengisi soal selidik ini adalah beragama Islam, iaitu 96.8%. Manakala 3.2% lagi adalah beragama Buddha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikhairi bin Ahmad Zafadli. Seterusnya saya akan mengambil bahagian pembentangan di bahagian B, iaitu berkaitan dengan manfaat dan keburukan kecerdasan buatan, iaitu AI. Jadi kita pergi kepada soalan yang pertama. Pernahkah anda mendengar kecerdasan buatan, iaitu AI sebelum ini?
Majoriti responden menyatakan ya sebanyak 87% bersamaan 27 orang, manakala responden yang menyatakan tidak sebanyak 13% bersamaan 4 orang. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua iaitu sejauh manakah pengetahuan anda mengenai kecerdasan buatan. Jadi untuk soalan yang kedua ini, para responden perlu menjawab berdasarkan pengetahuan mereka. Jadi jawapan-jawapan yang telah kami terima ini, jawapan yang rasional dan kami bentuk dan gambarkan dalam bentuk carta. Jadi antara jawapan-jawapan rasional yang boleh diterima pakai, yang pertama, buatan manusia yang dihasilkan oleh manusia iaitu dengan menggunakan teknologi canggih. Untuk responden yang menyatakan pandangan yang sebegini sebanyak 32% iaitu bersamaan 7 orang. Dan ada juga responden yang menyatakan tidak tahu iaitu sebanyak 16% bersamaan 5 orang, tidak pasti 7% bersamaan 2 orang dan lain-lain lagi. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada soalan yang ketiga. Adakah anda setuju kecerdasan buatan memberi manfaat kepada manusia? Jadi untuk responden yang menyatakan sangat tidak setuju dan tidak setuju memperoleh peratusan dan bilangan responden yang sama sebanyak 3% bersamaan 1 orang sahaja. Manakala responden yang menyatakan tidak pasti 26% bersamaan 8 orang. Responden yang menyatakan setuju sebanyak 36% bersamaan 11 orang dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 32% bersamaan 10 orang sahaja. Jadi kita lihat di sini mengapa boleh dikatakan agak tinggi responden menyatakan tidak pasti berkaitan dengan manfaat kecerdasan buatan kepada manusia. Ini disebabkan responden yang menyatakan tidak pasti ini mereka tidak mengambil tahu ataupun tidak mempunyai pengetahuan berkaitan kecerdasan buatan iaitu AI. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang keempat. Pernahkah anda menggunakan teknologi kecerdasan buatan sebelum ini? Majoriti responden masih lagi menjawab ya, iaitu sebanyak 74% bersamaan 23 orang, manakala yang menyatakan tidak sebanyak 26% bersamaan 8 orang sahaja. Kita lihat pula kepada soalan yang kelima. Adakah anda mendapati kecerdasan buatan membantu dalam urusan seharian anda? Jadi kita lihat di sini responden yang menyatakan sangat tidak setuju tiada 0% dan bilangan 0 orang untuk responden. Dan responden yang menyatakan tidak setuju 3% bersamaan 1 orang, tidak pasti 6% bersamaan 2 orang, setuju 68% bersamaan 21 orang, sangat setuju 23% bersamaan 7 orang sahaja. Jadi mengapa responden menyatakan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju untuk soalan ini? Kerana mereka mengetahui dan mereka menyedari bahawa kecerdasan buatan iaitu AI membantu mereka dalam urusan seharian. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang keenam. Adakah anda selesa menggunakan teknologi kecerdasan buatan? Jadi responden yang menyatakan sangat tidak setuju masih lagi 0% dan bilangannya 0 orang. Manakala responden yang menyatakan tidak setuju 6% bersamaan 2 orang. Manakala responden yang menyatakan tidak pasti 23% bersamaan 7 orang. Responden yang menyatakan setuju 48% iaitu sebanyak 15 orang dan responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23% bersamaan 7 orang saja. Jadi untuk soalan yang kelima ini, mengapa jawapan setuju mendapat majoriti daripada responden? Kerana rata-rata responden merupakan pelajar. Jadi mereka menggunakan teknologi kecerdasan buatan ini dalam pembelajaran mereka. Soalan yang ketujuh, adakah anda rasa kebanyakan urusan harian anda bergantung kepada kecerdasan buatan? Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3% bersamaan 1 orang sahaja. Responden yang menyatakan tidak setuju 29% bersamaan 9 orang responden. Responden yang menyatakan tidak pasti
16% bersamaan 5 orang, manakala responden yang menyatakan setuju sebanyak 36% bersamaan 11 orang responden, dan responden yang menyatakan sangat setuju 16% bersamaan 5 orang responden sahaja. Jadi untuk soalan yang ketujuh ini, mengapa responden yang menyatakan tidak setuju ini berada di kedudukan kedua tertinggi? Kerana majoriti responden sebenarnya mereka menggunakan kecerdasan buatan dalam urusan seharian mereka, tetapi mereka tidak menyedari mereka menggunakan kecerdasan buatan tersebut. Untuk soalan yang ke-8, adakah anda rasa kebergantungan kepada kecerdasan buatan menjejaskan kualiti modal insan? Responden yang menyatakan sangat tidak setuju sebanyak 3%, iaitu bersamaan satu orang sahaja. Responden yang menyatakan tidak setuju 16%, sebanyak 5 orang sahaja. Responden yang menyatakan tidak pasti sama seperti tidak setuju 16%, 5 orang sahaja. Dan responden yang menyatakan setuju 39%, bersamaan 12 orang, manakala responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26%, bersamaan 8 orang. Jadi untuk soalan yang ke-8, mengapa majoriti responden menyatakan setuju untuk soalan ini? Kerana kebergantungan yang keterlaluan kepada kecerdasan buatan ini boleh menjejaskan usaha manusia. Jadi kalau kita lihat untuk sektor tenaga kerja, jika sektor kerja itu terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan, maka kita kekurangan tenaga mahir. Kita tidak dapat melahirkan tenaga mahir dalam sektor-sektor yang tertentu. Contoh yang paling dekat dengan kita ialah jadi dalam sektor pekerjaan, di mana kita tidak mampu untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran dan berkualiti kerana terlalu bergantung kepada kecerdasan buatan. Baiklah, setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Jadi saya akan menyerahkan pembentangan seterusnya kepada saudara Haziq. Terima kasih Zulfikri. Seterusnya, saya Haziq Muhaimin akan meneruskan pembentangan dengan pernyataan yang seterusnya, iaitu adakah anda bersetuju kecerdasan buatan ini mampu melakukan pekerjaan yang lebih baik berbanding manusia? Dalam hal ini, seramai 41.9% atau 13 orang responden bersetuju dengan pernyataan tersebut, manakala 16.1% atau 5 orang responden sangat bersetuju. 25.8% atau 8 orang responden menyatakan tidak setuju dan 16.1% atau 5 orang responden menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa ramai yang bersetuju mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan ini dilakukan lebih baik berbanding manusia. Pernyataan seterusnya pula ialah, pada pendapat anda, adakah kecerdasan buatan ini mampu mengambil alih tugas manusia dalam bidang industri? Seramai 15 orang responden atau 48.4% bersetuju. Manakala 2 orang responden atau 6.5% sangat setuju. 3 orang responden atau 9.7% sangat tidak setuju. 7 orang responden atau 22% tidak setuju dan 4 orang responden atau 12.9% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa ramai responden bersetuju bahawa kecerdasan buatan ini mampu mendominasi dalam bidang industri. Pernyataan seterusnya pula ialah, adakah manusia mampu untuk bersaing dengan kecekapan kecerdasan buatan ini? Seramai 16 orang responden atau 52.6% menyatakan setuju, manakala seramai 6 orang responden atau 19.4% sangat setuju dan seramai 2 orang atau 6.5% tidak setuju. 7 orang responden atau 22.6% tidak pasti dan tiada responden yang menyatakan sangat tidak setuju dalam hal ini. Hal ini menunjukkan bahawa ramai responden bersetuju bahawa manusia masih lagi berpeluang untuk bersaing dengan kecerdasan buatan ini. Seterusnya, adakah kecerdasan buatan mampu untuk bersaing dalam bidang yang kompleks seperti bidang sastra, seni dan kebudayaan? Dalam hal ini,
seramai 12 orang responden atau 38.7% bersetuju, manakala 2 orang responden atau 6.5% sangat setuju. Seterusnya, 3 orang responden atau 9.7% sangat tidak setuju dan 6 orang responden atau 19.4% tidak setuju. Dan akhir sekali ialah 8 orang responden atau 25.5% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa ramai yang bersetuju bahawa kecerdasan buatan mampu bersaing dalam bidang-bidang yang kompleks. Pernyataan seterusnya pula ialah, pada pandangan anda, adakah wajar jika teknologi kecerdasan buatan ini digunakan untuk tujuan ketenteraan? Dalam hal ini, seramai 13 orang responden atau 41.9% bersetuju. 4 orang responden atau 12.9% sangat setuju, manakala 2 orang responden atau 6.5% sangat tidak setuju. 7.27 orang responden atau 22.6% tidak bersetuju dalam hal ini dan 5 orang responden atau 16.1% tidak pasti dalam hal ini. Hal ini menunjukkan bahawa ramai responden bersetuju bahawa kecerdasan buatan ini mampu digunakan dalam bidang ketenteraan. Pernyataan seterusnya pula ialah, adakah perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini akan menghapuskan lebih banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor? Dalam hal ini, seramai 11 orang responden atau 35.5% sangat bersetuju, manakala 4 orang responden atau 12.9% tidak bersetuju. 2 orang responden atau 6.5% tidak pasti akan pernyataan tersebut dan 14 orang responden atau 45.2% bersetuju akan hal ini. Tiada responden menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahawa ramai responden bersetuju bahawa kecerdasan buatan ini mampu menjejaskan peluang pekerjaan manusia di masa hadapan. Seterusnya, adakah anda bersetuju bahawa kecerdasan buatan ini berisiko untuk memberikan ancaman kepada kewujudan umat manusia pada masa hadapan? Seramai 17 orang responden atau 54.8% bersetuju, manakala 10 orang responden atau 32.3% sangat bersetuju tentang hal ini. Manakala hanya 1 orang responden atau 3.2% tidak bersetuju dan 3 orang responden atau 9.7% tidak pasti akan hal tersebut. Tiada responden menyatakan sangat tidak setuju tentang pernyataan ini. Hal ini menunjukkan bahawa ramai responden bersetuju bahawa kecerdasan buatan ini boleh memberikan ancaman kepada manusia di masa hadapan. Seterusnya, pada pendapat anda, mengapakah kita perlu bijak dalam mengendalikan kecerdasan buatan? Dalam hal ini, seramai 7 orang responden atau 32% menyatakan agar kecerdasan buatan tidak membahayakan manusia di masa hadapan. Manakala 5 orang responden atau 16% menyatakan agar ianya dapat menjamin keselamatan dunia. Seterusnya, 11 orang responden atau 35% menyatakan mereka tidak pasti dan akhir sekali 8 orang responden atau 28% menyatakan ianya agar dapat menjaga dan menjamin kualiti manusia. Akhir sekali, jika sebuah program kecerdasan buatan dicipta bertujuan untuk mewujudkan keamanan dunia, adakah anda setuju bahawa situasi di bawah mungkin berlaku pada masa hadapan? Dalam hal ini, seramai 8 orang responden atau 25.8% bersetuju, manakala 6 orang responden atau 19.4% sangat setuju dan 2 orang responden atau 6.5% sangat tidak setuju. 6 orang responden atau 19.4% tidak setuju dan 9 orang responden atau 29% tidak pasti akan hal tersebut. Hal ini menunjukkan ramai responden bersetuju bahawa kecerdasan buatan perlu dikawal dengan baik agar
kecerdasan buatan ini tidak mengambil alih seluruh tanggungjawab manusia di masa hadapan. Akhir sekali, dapatlah saya simpulkan bahawa seperti teknologi lain, kecerdasan buatan juga mempunyai pro dan kontranya tersendiri. Berdasarkan kajian yang telah dibuat menggunakan Google Form, kami mendapati bahawa para responden bersetuju bahawa kecerdasan buatan mempunyai manfaat dan keburukan kepada manusia. Jika digunakan dengan regulasi yang betul, dapat memudahkan kehidupan serta urusan seharian manusia. Hal ini kerana tidak seperti manusia, kecerdasan buatan atau AI tidak akan pernah penat dan kerjanya lebih efisien. Walau bagaimanapun, sebagai manusia yang telah dikurniakan akal fikiran serta daya kerja oleh Tuhan, kita tidak seharusnya 100% bergantung kepada teknologi ini, kerana bimbang akan mewujudkan limitasi dari segi kemahiran serta pengetahuan dalam diri manusia. Hal ini supaya peluang pekerjaan dan sumber pendapatan manusia tidak terjejas. Akan tetapi, kita tidak seharusnya bersikap berlepas tangan dan membiarkan negara-negara maju sahaja memonopoli teknologi kecerdasan buatan ini. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah arif dan dalam memanfaatkan teknologi ini dan sumber manusia dengan seimbang. Hal ini supaya negara kita tidak ketinggalan dalam menempuh revolusi perindustrian 4.0.